Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beza antara Wahid dan Ahad. Sebenarnya SB ni bukan background bahasa Arab. Jadi SB tak reti kalau nak sebut buat bahasa-bahasa ni kan. Macam yang Mama Jah tulis ni, Isa maksudnya Ahad. Ahad tu setahu SB adalah tunggal. Satulah juga kan. Manakala Wahid adalah satu juga. SB tak tahulah bab-bab ikan erti-erti perkataan ni. Cuba Mama Jah tanya kepada orang hakikat. Orang aliran hakikat dia biasa tahu sebab dia orang biasanya mentafsir ikut patah-patah perkataan macam huruf alif apa semua tu kan. SB tak tahu. SB bukan orang hakikat ya. Jadi SB tak boleh nak bagi jawapan lah kepada persoalan Mama Jah ni. Okey, yang kedua, apakah yang dikatakan diri sebenar-benar diri? Ada yang merujuk kepada diri zahir dan diri batin. Diri zahir dan diri batin, dia mungkinlah merujuk kepada keberadaan kita lah kan. Kalau di peringkat awal maksud diri zahir kita ni jasad kita lah kan. Kemudian diri batin kita tu adalah diri roh. So kedua-dua tu menjadi satu. Tak ada, kalau ada jasad tak ada roh, kita jadi mayat kan. Kita jadi mayat sebab apa? Sebab tak ada roh. Roh tu adalah sumber kepada kehidupan, sumber kepada hayat, sumber kepada sifat hayat Allah yang kita pinjam. Jadinya di peringkat awal perjalanan itulah kita tahu kita hidup dalam keadaan jasad je, kita tak faham pasal roh kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita berjalan, kita tahu pasal keadaan roh kita. Sebab itulah dikatakan adanya zahir, adanya batin. Zahir dan batin tu dia melengkapkan menjadi satu. Sebab kehidupan ni dia mesti bermula dengan angka 2. Dia mesti berpadanan. Macam hidup mati, makan minum kan, tidur baring, kiri kanan, depan belakang. Kalau tak ada depan, macam mana adanya belakang? Macam kaki kita ada sepasang kiri kanan. Kalau ada satu je kaki kita, macam mana kita nak melangkah? Jadi kehidupan ni dia kena bermula dengan angka 2. Sama juga Tuhan dengan kita. Adanya Tuhan, adanya hamba. Tuhan tu memang dia dah ada, memang dia dah wujud hakiki. Dia memang wujud yang sebenar-benar wujud tu Allah. Kalau tak ada kita pun Allah tu tetap wujud. Tapi Allah menjadikan kita makhluk sekalian makhluk ni untuk menyatakan bahawasanya dia tu wujud. Macam tu. Jadi kita ini diwujudkan sebagai wujud majazi, wujud yang diwujudkan, wujud yang tidak kekal, wujud yang bersifat sementara dan wujud yang berubah-ubah. Manakala wujud Allah adalah wujud hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud adalah Allah. Jadi kita ni adalah barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan kewujudan dia. Hakikat sebenarnya kalau Allah tak jadikan kita, Allah pun tetap wujud. Jadi Allah ni dia tidak memerlukan kita. Kewujudan dia tu dia tak perlukan kita pun, tapi dia menjadikan kita ni supaya nyata wujud dia tu. Macam kita lah kan. Kita ada contoh lah, kita kan buat kerusi, buat meja. Kalau kita tak buat kerusi, buat meja, kita tetap wujud. Tapi bila kita buat kerusi dan buat meja, orang tahu bahawasanya itu kerusi kita, itu meja kita. Contoh dia macam itulah. Contoh mudah kan. Adakah kita memerlukan kerusi? Sebab kita manusia ni, kita buat ni kita sebab kita memerlukan. Kita cipta kereta sebab kita memerlukan kereta. Kita cipta telefon sebab kita memerlukan telefon untuk berhubung. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ciptakan kita, tapi dia tak memerlukan kita.
Cuma dia buat kita ni untuk menyatakan wujud dia saja. Kalau dia duduk seorang-seorang dia pun dia tetap wujud. Dia tidak memerlukan kita dan dia tidak berkehendak kepada kita. Tapi kita lah yang berkehendakkan kepada dia. Jadi kita semata-mata ni untuk menyatakan wujud saja. Bukan kita lah, semualah alam. Alam semualah kan, bukan kita saja kan. Jadi hakikat tu Allah itu memang satu je. Satu je Allah ni. Kan kalau Allah ni ramai, dia akan jadi bergaduh lah kan. Macam kita lah, kita kena faham apa maksud Tuhan. Kan? Apa beza Tuhan dengan Allah? Kan? Tuhan tu adalah sandaran-sandaran hati kita. Tempat kita berpaut, tempat kita bergantung. Tuhan tu adalah nama pangkat, nama bagi kerja, nama bagi kekuasaan, nama bagi pengaruh. Jadi sebab tu kalau kita nak mengenal Allah, kita disuruh perhatikan Tuhan-Tuhan hati kita. Maksudnya Tuhan ni adalah apa yang mempengaruhi kita. Sedangkan sebenar-benar diri Tuhan adalah Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang sebenar diri Tuhan adalah Tuhan yang menamakan diri dia adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebenar-benar diri Tuhan. Tapi dalam diri kita ni, di dalam kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adanya Tuhan-Tuhan hati kita, iaitu berupa suami isteri kita, anak-anak kita, harta benda kita, pengaruh kita. Kan, apa saja kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pinjam dekat kita tu, kalau dia mempengaruhi sandaran hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi Tuhan lah. Sebab tu kalau kita nak betul-betul nak pergi kepada Allah, kita kena buang semua dalam hati kita supaya hanya layak Allah saja yang duduk. Sebab itulah di dalam hati ni kita kena buang makhluk. Bila kita buang makhluk, buang manusia, kita kena gantikan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan itulah adanya nilai kasih dan kasihan sesama makhluk. Contoh kan, kalau kita mencintai suami kita berlebih-lebihan, kan sampai kita tak boleh menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam contoh, kalau orang tu sayang sangat dekat laki dia, bila laki dia poligami, dia mengamuk gila kan. Sebab apa? Sebab dia suami dia tu dah jadi Tuhan kepada dia. Dia bersandar kepada suami dia. Tak ada suami dia tak boleh hidup. Dia akan kecewa, dia akan apa kan. Bila manusia itu menjadi Tuhan kepada hati kita, maka kita akan jadi zalim, kita akan ambil hak orang kan. Bila suami kita poligami, kita mengamuk gila. Lepas tu kita bantah-bantah suami kita buat-buat hal macam-macam, kita pergi ugut suami kita lah, macam-macam. Ada orang tu nak larikan anak, sampai nak bunuh diri, nak bunuh anak, nak bunuh suami kan. Malah ada yang bunuh sekalipun. Sebab apa? Bila kita menjadikan makhluk sebagai Tuhan dalam hati kita, maka tak adalah kasih dan kasihan. Yang ada hanyalah perasaan tamak, lupa dan perasaan-perasaan negatif. Jadi sebab tu dalam hati kita ni kena buang. Kena buang manusia, kena gantikan dengan kemanusiaan, iaitu kasih sayang dan balas ihsan. Manakala dalam dunia juga kita, dalam hati kita juga kita kena buang dunia. Maksudnya semua serbilah pangkat, harta benda, apa saja yang menjadi Tuhan-Tuhan hati kita tu, kita kena buang dan kita kena masukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bila kita masukkan Allah, maksudnya kita akan mampu mencintai Allah. Bila kita mampu mencintai Allah, maka akan hadir taat kita kepada Allah, taat kita kepada agama. Jadi kita akan duduk di ihdinas siratal mustaqim. Sebab itulah kita ni kena buang dunia. Buang dunia daripada hati kita, letak kat tangan. Bila masa kita boleh ambil, kita ambil. Bila masa terpaksa lepas, kita lepaskan. Jadi tak adalah kita meroyan, tak adalah kita ni sakit hati, melampau-lampau. Memang kita akan sedih, tapi sementara, kan? Jadi itu hakikatnya pelukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita tu. Dia mengikut keberadaan rohani kita. Semakin kita berjuang, semakin kita bermujahadah, semakin kita akan dapat cinta Allah. Jadi
dapatkanlah cinta Allah. Kerana apabila kita dapat cinta Allah, maka kita dapatlah segala dalam taklukan Allah Subhanahu Wa Taala.